Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada jahadahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa tu'assir ya karim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang diberikan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan saya tuan-tuan pada malam ni untuk sama-sama kita menyambung semula perkongsian kita kitab Fiqh Sirah, Fiqh Sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Pada malam ni kita sampai pada muka surat yang ke-122. Muka surat 122. Dan kita masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan Kaabah. Berkenaan dengan Kaabah. Maksudnya dalam 2 minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan Kaabah. Kaabah ni yang dah banyak dah kita sentuh minggu sebelum ini. Cumanya mungkin kalau boleh saya tanya tuan-tuan, agaknya Kaabah ni dia punya pentingnya Kaabah ni pada kita kenapa? Soalan tu kan. Agak-agaknya lah, kenapa Kaabah ni penting sangat pada kita? Padahal Kaabah tu hanya susunan batu-batu sahaja. Tak ada apa pun, dia macam batu. Batu je. Ni lawa lagi batu yang boleh cat nanti. Kaabah tu mana boleh cat? Dia lawa tu dia kelambu je Kaabah tu. Jadi apa pentingnya Kaabah itu pada kita? Kiblat, kita kata sebagai kiblat. Kalau saya tanya pula soalan yang keduanya, Kaabah tu kita kata sebagai menghadap kiblat. Kalau kita tanya pula soalan yang lain, apa pentingnya rumah pusaka pada kita? Ini pula cerita Kaabah dengan rumah pusaka ni. Rumah pusaka tu warisan sebagai tanda kita tu kat situ. Telapak kita. Kalau kampung ke mana? Tu telapak dia tu. Ada di rumah mak tu. Orang kata memang asal kita situ. Memang asal kita situ. Itulah asal nenek moyang kita, ke telapak itulah kita diusahakan, di telapak itulah kita belajar banyak benda. Dan rumah itu kadang-kadang rumah pusaka tu, rumah yang kita ada kesatria ni lebih jauh lawa daripada rumah pusaka tu. Tapi rumah pusaka tu kita masih lagi jaga, kita sayang. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Akak-akak ada rumah pusaka tak? Ini rumah puaka. Kalau ada rumah pusaka tu, kadang-kadang kalau kita nikah orang luar ni kan, kalau orang Islam nikah orang luar. Orang luar ni kita rasa benar rumah pusaka tu dah. Ada orang bukan Islam tak? Bagi orang bukan Islam kita kan. Kalau nikah orang Brunei tu, kalau nikah dengan orang luar ni, kalau kita sebut rumah pusaka ni, dia taklah berbenar sangat pun, melainkan dia tu orang Kuwait, emosi je nak jaga rumah ni. Tapi secara keseluruhannya, yang nikah orang luar ni dia terasa benar nak jaga rumah pusaka tu. Tapi kalau kita nikah dengan orang sama Negeri Sembilan, dia akan rasa untuk menjaga betul-betul rumah pusaka tu, sebab dia ada juga rumah pusaka. Dan rumah pusaka itu, kalau kita sebut tadi, ia di antara tanda bahawa kita tu memang dah wujud lama dah. Kita tu memang dah ada kat situ, kat Bayai ke, kat Penajih ke, kat Inih ke, mana-mana lah rumah kita tu. Memang situ asal kita, tanda kita. Tak boleh siapa nak ngabarkan kau ni mana datang ni. Tak colah buluh batu mana keluar kau ni, tak ngabarkan. Tak, ada asal saya. Jadi begitulah dengan kepentingan Kaabah ni, tuan-tuan. Begitulah dengan kepentingan Kaabah ni. Jadi kerana itu, wujudnya Kaabah ini, dia satu benda yang cukup penting dalam agama kita. Kita sampai pada muka surat 122, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a fil ardi. Saya telah bertanya
pada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibina di bumi ini. Qala al-Masjidil Haram. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram. Qultu summa ayyu. Aku tanya lagi, selepas itu siapa? Qala al-Masjidil Aqsa. Selepas itu ialah Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma. Aku tanya lagi, berapa di antaranya? Iaitu pembinaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa berapa tahun? Qala arba'una sanatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram lepas tu dibina pula Masjidil Aqsa sejaraknya 40 tahun. Summal ardu lakal masjidu. Kemudian semua bumi ini adalah menjadi tempat untuk kamu bersemayam. Fahai summa adrakat kas-salah fasalli fa innal fadla fihi. Oleh itu, di mana saja waktu sembahyang tiba, maka tunaikanlah sembahyang kerana ada kelebihan orang yang besar ataupun orang yang bersembahyang di awal waktu. Hadis ini kalau kita lihat hadis daripada Abu Zar. Cerita apa tuan-tuan? Dia tanya Rasulullah tentang manakah masjid yang mula-mula sekali dibina? Dia menjawab, Masjidil Haram. Timbul soalan tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, Masjidil Haram ni, Mekah ni ataupun Kaabah ni, siapa yang mula-mula sekali bina? Nabi Ibrahim. Siapa sokong Nabi Ibrahim? Siapa? Ada yang kata Nabi Adam tadi? Siapa kata Nabi Adam? Nabi Adam. Kenapa tuan kata Nabi Adam tuan? Sebab dia ada memula. Ini cukup penting kita faham berkenaan dengan Kaabah ni, supaya jangan ada mana-mana agama yang mendakwa dia agama yang tertua. Sekarang ni ada orang dakwa tu, dia orang ngobat, dia agama tertua. Kaabah ni sebenarnya dia telah menolak segala dakwaan agama lain yang mendakwa dia sebagai agama yang tertua. Dan agama yang tertua ialah agama kita. Tanda dia apa? Kaabah tu. Macam Mubarak, kau asal ke mana? Penaji. Apa tanda Rumah Mak Dan? Macam itulah tuan-tuan. Orang tanya, kau agama kau ni bukan agama tertua. Tak, kita kata kita agama tertua. Apa tanda Itu Kaabah tu. Itu Kaabah tu. Kaabah ni kalau kita lihat, memang secara masyhurnya orang kata Nabi Ibrahim yang membina. Tetapi pengkaji agama menyatakan bahawa yang mula-mula sekali membina Kaabah ini ialah apabila Adam AS turun ke bumi. Kita cerita panjang sikit ni supaya nanti tuan-tuan jangan keliru. Orang gambarkan agama dia tu lebih tua daripada agama kita kan? Yo kan. Itu nak ngabarkan orang tak ada pesaka tu. Itu badi pusaka dia tak jaga. Tu kena badi kan. Sampai bawa pada mengiyakan agama orang lain sebagai agama tertua. Kita cerita sikit sini berkenaan dengan siapakah yang pertama sekali membina Kaabah ni. Siapakah yang pertama sekali membina Kaabah? Dalam satu kitab kajian yang ditulis oleh Milal wal Nihal Imam Syarstani, dia sebut bahawa yang mula-mula bina Kaabah ialah ketika Nabi Adam AS turun ke bumi. Dia terjatuh di sebuah tempat di India, dan dia berulang-alik di bumi dalam perasaan yang berkecamuk antara kehilangan isteri dan penerimaan taubatnya. Adam bila turun ke bumi, dia kecamuk sampai di India. Allah terima taubatnya adalah dia tadi dicampakkan ke syurga kerana dicampakkan di syurga kerana memakan buah khuldi. Dia akan syaitan, di iblis. Kemudian orang rumah itu dia campak tu bukan tu dua orang macam pengantin. Tu dua orang kan. Tercampak tak ke mana? Adam AS dekat India. Tercampaklah keduanya. Akhirnya dia bertemu di Jabal Rahmah. Dikatakan bertemu di Jabal Rahmah. Situ dah jumpa. Macam kita tak jumpa rumah lama tuan. Tak jumpa rumah lama. Jangan buat-buat. Jangan buat-buat tuan. Dan bayangkan Nabi Adam dia turun tu seorang-seorang, dan dunia masa itu bukan ada manusia lain, dia sahaja. Manusia tak ada, bau ni adalah. Bau ni semua ada lah. Dia sahaja. Kemudian kita lihat Nabi Adam, dia Allah jumpakan mereka kedua ini
akhirnya di Jabal Rahmah di kawasan Arafah. Lalu mereka ini menuju ke bumi Mekah sambil berdoa merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah membenarkan dia membina sebuah rumah menjadi kiblat sembahyang dan tempat ibadat baginya, sebagaimana telah diadakan di Baitul Ma'mur, langit yang merupakan tempat tawaf para malaikat dan tempat kunjungan para rohani. Kalau di langit dia punya Kaabah mana? Baitul Ma'mur, malaikat keliling. Kalau di bumi Kaabah. Jadi Nabi Adam, maka Allah arahkan supaya Allah turunkan, umpama Allah turunkan satu cahaya dan nur di tengah lokasi Kaabah, dan Nabi Adam bertawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap ke rumahnya dan bertawaf di sekelilingnya. Itu asal Kaabah. Jadi kalau membahagikan kita ni, sebab tu tuan-tuan, Kaabah ni penting ni. Dia bukan semata-mata tempat sembahyang, tapi dia sebagai petunjuk bahawa agama kita ni ialah agama yang tertua. Tak boleh mana-mana agama mendakwa dia agama tertua. Setakat menunjukkan patung uki-uki macam tu, membahagikan, itu bukan bukti dia tu agama tertua. Tak ada sejarah dia. Setelah dia wafat, Nabi Adam wafat, wasinya itu Said telah mengendalikan urusan pembinaan rumah daripada batu, tanah liat, bentuk yang disebutkan. Rumah itu runtuh dalam peristiwa taufan Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh, rumah tu runtuh. Kemudian berlalulah zaman yang panjang hingga air pun kering. Terlaksanalah ketentuan Allah sampai pada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kita tahu lepas tu dia bawa anaknya Hajar, ibu putera Ismail, ke tempat yang diberkati. Dan Nabi Ibrahim bila dia letakkan Hajar, tinggalkan Hajar di Mekah, masa tu Kaabah dah ada ke belum? Belum. Tapi dalam Quran dia sebut seolah-olah Kaabah tu dah ada. Allah sebut bila Nabi Ibrahim tinggalkan isterinya di mana? Di Mekah tu, dia doa, Rabbi inni askantu min zurriyati, ya Allah, aku tinggalkan keturunan aku biwadin, di satu wadi, di satu tempat, ghairu zi zarra'in, yang tidak ada di sana sebarang tanaman, enda baitikal muharram, pada sisi rumah engkau yang suci. Masa tu ada belum? Belum. Tapi Ibrahim dah sebut. Jadi itu menunjukkan bahawa tuan-tuan, Kaabah tu seperti mana kajian dalam kitab ni menyatakan telah ada semenjak Nabi Adam AS, macam tuan ni cakap tadi. Tuan ambil kat mana tuan? Nak ikut tanya tu kan, lagu itu. Mimpi. Kira betul lah kita cakap ini kan. Dah terang lagi bersuluh dah tu. Orang Kaabah. Jadi sebab itu dalil kita tuan-tuan, Nabi Ibrahim bila letakkan anak dia dengan dekat bumi tu, masa tu tak ada lagi. Nabi Ibrahim bina Kaabah, ziarah orang rumah yang ketiga. Kali ketiga ziarah, masa tu dia bina Kaabah. Dia kata, aku tinggalkan pada enda baitikal muharram. Jadi di situ Hajar lahirkan Ismail, dan disitulah Ismail dibesarkan. Tidak lama kemudian Ibrahim kembali ke tempat anaknya Ismail dan membina Baitullah Al-Haram. Dia bina balik. Persoalannya, Nabi Ibrahim tahu macam mana? Parah pula. Macam mana pula Nabi Ibrahim tahu? Padahal masa tu dah ni. Kerana itu tuan-tuan, dalam catatan masa Nabi Ibrahim dah duduk kat situ, masa tu tak ada orang. Tapi tompek tu orang datang tak? Soalan lagi. Soalan banyak lah senyum lagi. Warning nak jawab kan. Masa tu tompek Kaabah tu yang tak ada orang tu, masa tu orang datang tak? Tak ada orang, tapi orang datang. Sebab orang Arab dia tahu tompek tu satu tompek, siapa yang ada masalah, siapa yang kena zalim, siapa yang poning-poning kepala, nak berubek, pergi dokek kawasan tu doa. Kebanyakan elok sakit Tapi dia tak tahu tompek tu Kaabah. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu tompek, tapi dia tahu, mereka tu tahu bahawa tempat tu nak kita ke apa? Tompek buang apalah. Orang kebahkan tompek buang badi. Macam itulah. Orang berdoa ke situ. Orang minta sesuatu, dia pergi ke situ. Jadi bila Ibrahim sampai di situ, kalau kita lihat, Nabi Ibrahim dia buat
bina Kaabah tu macam mana? Maka sebab itu hujah saya yang kedua, hujah kita yang kedua tuan, untuk sokong pandangan tuan tadi, menyatakan bahawa yang bina itu ialah yang Kaabah tu memang telah ada, dibina oleh Nabi Adam AS, kemudian dibina semula oleh kemudian dibina oleh Ibrahim AS. Cumanya Nabi Ibrahim dia tahu macam mana? Ibrahim AS dia tahu macam mana? Macam mana dia tahu tempat itu? Iaitu dengan cara apa? Allah menyatakan yang bagi tahu tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iza bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrika bi syai'a wa tahhir baitiya lit-taifi wal qa'imin war ruk'is sujud. Wa iza, dan bila bawwa'na, kami tentukan. Jadi Nabi Ibrahim, wa iza bawwa'na li Ibrahim, dan bila kami tentukan untuk Ibrahim makanan bait, tempat Kaabah. Jadi Nabi Ibrahim tak tahu ke mana. Dia tak tahu. Ada dua riwayat menyatakan bahawa Allah kirim angin. Angin berpusat di kawasan tu. Angin berpusat di kawasan tu. Dan tempat tu Nabi Ibrahim memang tahu tempat tu berkat. Sebab tu Nabi Ibrahim tinggalkan anak je siapa? Sebab tu Nabi Ibrahim dia tinggalkan Hajar ke situ. Dan tempat tu memang tempat yang terkenal di kalangan bangsa Arab masa tu. Tempat tu ada sesuatu, tapi dia tak tahu apa benda. Sebab tu Ibrahim tinggalkan anak ke situ. Tempat tu memang ada barakah. Jadi selepas itu, macam mana dia tahu tempat ya? Dia tahu tempat tu, iaitu Allah, dua riwayat menyatakan bahawa iaitu Allah hantar angin di situ, ruang ke situ. Satu lagi Allah payungkan awan di kawasan di mana tempat Kaabah itu, kawasan Kaabah itu. Jadi Nabi Ibrahim pun membina, menyusun batu-batu di sekitar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ruang tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalil kita ataupun sandaran yang ketiga menyatakan bahawa Kaabah tu memang telah ada semenjak daripada Nabi Adam AS. Sebagai bukti pada kita bahawa agama kita ni ialah agama yang tertua. Lepas ni yang ada orang ni, dengan kawan kita kan. Nabi Ibrahim tuan-tuan, apa dalil yang ketiga menyatakan Nabi Ibrahim tadi dia bukanlah yang pertama, tapi orang yang sekadar menyambung. Sebab tu dalam Quran Allah kata, wa idh yarfa'u Ibrahim, dan apabila Nabi Ibrahim tu menaikkan, wa idh yarfa'u Ibrahim qawaida minal bait, dan apabila Ibrahim menaikkan tiang-tiang daripada rumah, wa Ismail, dan juga anaknya Ismail. Jadi kalau menaikkan ni maksudnya tapak tu dah ada. Dia bukan main bina, dia naikkan je. Dia lain bina rumah, naikkan je macam rumah kita lah. Rumah dah ada lah. Naikkan setingkat ni bang dia. Kita nak menantu kan. Ni 2 tingkat. Tak nantu satu lagi, naik setingkat ni bang. Dia 3 tingkat. Jadi kesetiaan dia 3 tingkat. Nantu kompek naik 4 tingkat. Tu kita naik. Menaikkan. Benda tu dah ada. Kita naikkan. Jadi Quran, kehalusan Quran kalau kita lihat membuktikan bahawa Nabi Ibrahim ini ialah penerus kepada risalah agama Nabi Adam alaihissalam, dan kita ikut agama Ibrahim dan Ibrahim ikut agama Nabi Adam. Maka di situ kita katakan bahawa agama kita ni adalah agama yang tertua sekali. Dan Ibrahim dan Ismail dia kata meninggikan tapak asas Baitullah sebagaimana yang diwahyukan, mengambil kira kesesuaian antaranya dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ya. Mereka telah melakukan manasik dan masyair dengan memelihara hubungan antara syariat dan syariat yang terakhir. Allah telah menerima ibadat mereka berdua, kekallah kemuliaan dan pengagungan Baitullah hingga ke zaman kita hari ini. Dan sebagai dalil penerimaan baik terhadap Ibrahim dan Ismail. Setelah itu orang Arab berselisih pendapat tentang soal ibadat tersebut. Jadi soalannya, siapa sekali yang memula bawa berhala? Ini adalah membawa berhala kan, yang mula bawa berhala ke situ. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kat situ, bagaimana sesungguhnya dalam yang kita pelajari hari ini, bila sahabat tanya, Abu Zar tanya kan, Abu Zar tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar ni tuan-tuan orang hebat. Abu Zar ni orang hebat.
Kenapa dia boleh tanya soal itu? Sebab Abu Zar ni orang kampung Al-Ghifar. Dia ni memang kalau kita lihat Kojo itu macam sultan lah macam kita kan. Kojo apa? Kau bagi sultan. Sultan keluar, sultan keluar, sultan keluar. Jadi Abu Zar macam tu. Kojo dia memang kawasan Rayau itu memang padang pasir. Jadi kerana itu, dia orang pertama sekali tanya baginda sallallahu alaihi wasallam tentang awwali masjidin wudi'a fil ardi. Apakah masjid yang mula-mula sekali? Masjid ya, tempat sujud, iaitu tempat untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang di muka bumi ini, maka dia kata Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Oleh kerana kata Syekh kat situ, oleh kerana Kaabah satu tinggalan sejarah yang sangat lama. Itu penting tuan, Kaabah ni. Zaman baginda SAW, dia terdedah kepada bencana alam yang telah melemahkan binaannya dan meretakkan dindingnya beberapa tahun sebelum Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lebih kurang masa tu menyatakan bahawa Nabi masa ini berumur dalam 25 tahun. Wahyu belum turun lagi. Beberapa detik sebelum turunnya wahyu. Makkah dilanda satu banjir besar yang merempuh Kaabah sehingga ia hampir runtuh. Dengan itu orang Quraisy membuat keputusan untuk memperbaharui binaan Kaabah demi untuk menjaga kedudukannya. Orang Quraisy tuan-tuan, dia takut nak usik Kaabah ni. Dia takut. Bukan sebarangan orang yang berani usik Kaabah ni. Orang Quraisy seperti mana ada kat situ macam tu dah ditinggalkan. Sebab apa tuan-tuan? Mereka ni cukup memuliakan Kaabah ni. Sebab dia nampak dah bagaimana Abrahah yang cuba untuk mengganggu gugat Kaabah, Allah hantar burung ababil. Maksudnya nak usik-usik sesaja. Tak berani. Nak usik sesaja tak berani. Sebab je baru 25 tahun lebih nampak burung ababil tu datang. Orang tu masih hidup lagi. Orang yang tengok ababil tu datang dimusnahkan oleh burung tersebut, dia orang masih hidup lagi. Jadi maka sesungguhnya semangat mereka ni nak mengagungkan Kaabah tu cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi kerana itu kalau kita lihat, bila Kaabah tu runtuh, yang diberikan hak pembinaan semula ialah orang-orang tertentu. Dia tak semua orang boleh sesaja. Tak boleh semua orang sesaja. Dan kita lihat kat situ, para pemimpin dan pembesar Quraisy turut serta dalam kerja pembinaan semula Kaabah, mengangkut batu batan. Selepas mereka meruntuhkan saki-baki binaan lama yang telah lemah, mereka pun mula membina semula Kaabah seperti keadaan asalnya yang pernah kita baca, kita pernah sebut tuan-tuan. Syarat duit dia kita dah sebut belum? La tadkhulu fi bunyaniha min kasbikum ila tayyibah. Janganlah kamu masukkan dalam pembinaannya ini daripada hasil mahsul kami melainkan yang baik saja. Jangan daripada hasil yang baghi, bukan riba, bukan duit hasil daripada yang rampas duit orang. Jadi mereka pun mula membina semula Kaabah seperti keadaan asalnya. Binaan yang telah didirikan asasnya oleh Nabi Ibrahim AS dan Ismail beberapa kurun yang lampau tidak sepatutnya diserahkan urusan kepada orang biasa. Jadi penghormatan dia ni tuan-tuan kepada ni bukan sahaja duit nak bina tu dia pastikan betul-betul, tapi orang yang nak buat tu pun dia pastikan. Dia pastikan betul siapa nak buat tu. Sebab tu orang dulu kalau masjid ni dia pasti betul orang buat tu orang semayang. Itu tak ada orang kan. Baiklah siapa nak buat. Kalau kuil Hindu tuan-tuan, dia memang pasti betul. Yang pengukir itu dia bawa pakar-pakar daripada luar negara. Babuki itu saja. Dan dia mukir itu bukan saja dengan pakaian apa dia? Pakaian sami dia. Dia tak ada pakai cukin saja. Cukin faham kan? Cukin pergi mukir tu lah. Dengan pakaian sami dia. Tengok dia punya sentimen. Jadi orang Arab dengan Kaabah ni pun begitu juga. Iaitu mereka tidak serahkan kepada orang-orang biasa. Dan di antara orang yang dapat penghormatan untuk sama-sama membina Kaabah ini ialah ahli keluarga Rasulullah.
SAW. Bukan sebarang orang. Di antaranya ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu, tuan-tuan kalau kita lihat, dia tak ajak semua orang. Duit pun dia simak lu, kau duit mana ni? Nak sokah mesti kan? Duit mana ni? Ini duit mana? Ini tak boleh saya. Tak ada. Ni, dia tanya ni duit mana? Ni duit riba kau. Ni duit bunga bank kau. Jadi tuan nak sokah masjid, pastikan duit halal. Nak pacik ke bawah pacik, tengok nak letak tu kan? Tengok duit mana ni? Duit bunga kau? Duit apa? Pastikan duit halal. Masukkan. Penting ni kita tengok ni. Kita belajar sesama kan. Jadi orang Quraisy tuan-tuan, dia hormatnya Kaabah tadi bukan sahaja duit, dipastikan duit itu halal untuk bina tempat ibadat dia. Tapi dipastikan orang yang buat tadi pun, orang yang bina tadi pun orang tertentu je. Orang bina tu orang tertentu saja. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka ni cukup gerun dan cukup hormat dengan Kaabah ini, kerana mereka nampak betul-betul macam mana burung ababil tu datang menghancurkan Abraha yang cuba untuk menghancurkan Kaabah. Maka tidaklah pelik dia kata, jika kerja ini disertai oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapa-bapa saudaranya. Ini penting kepada kita berkenaan dengan betapa orang Arab ni, Kaabah ni mereka cukup hormat. Cukup hormat Kaabah dia. Kadang tu masjid pun dah hormat lah. Setengah orang tu masjid surau ni sampai nak singgah buang air je. Tapi janganlah tuan-tuan kita kunci masjid tu kan. Surau. Kalau di kampung tu, surau masjid ni kadang orang tu taklah payah apa pun pun. Taklah payah semayang. Tapi masjid ni tempat dia pergi buang air. Kan ada surau tu kan, bila keramaian kan dah tempat pergi buang pempas anak dia. Oh, sepah-sepah lah pempas tu kan. Sabar lah. Tapi itulah hakikatnya. Tapi orang Arab ni, dia hormat Kaabah tu. Agaknya kita tunggu siapa buat pempas, datang burung ababil. Buat pempas dia datang ababil. Itu semua tu pempas dengan kata. Wallahu alam. Baru kita nampak. Jadi di sini betapa hormatnya orang Quraisy dengan Kaabah ni, sehingga kan dia tak benarkan orang lain, melainkan orang-orang tertentu saja. Ini satu riwayat yang menunjukkan betapa satu penghormatan yang telah didapati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Ammar bin Dinar. Saya telah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, lamma buniyatil Ka'bah, apabila Kaabah dibina semula, zahabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Abbasu yang qulanil hijarah. Rasulullah SAW dan Abbas mengangkat batu-batu. Dia dan juga pak saudara dia. Faqala Abbas lin Nabi. Abbas berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka ala rakabatik." Abbas berkata, ikatkan kain sarungmu di leher kamu. Maksudnya kain sarung tu ikat macam ke leher untuk melindungimu daripada batu. Biasa kain sarung ni ikat kat pinggang. Tapi bila ikat kat pinggang kan, tu kena badan dek batu. Jadi Abbas kata, kau ikatkan loket leher kau. Ikat ke leher. Jadi ialah Rasulullah SAW pun ikutlah nasihat pak saudara dia. Baginda pun buat begitu. Kemudian dia kata, kana zalika qabla ayyub'ats. Masa tu sebelum Nabi dibangkitkan. Fa kharra ila ardi. Kemudian baginda terjatuh ke atas tanah. Fa kharra ila ardi, Nabi terjatuh, terlangkup ke atas tanah. Fatamahat ainahu ila sama. Jatuh ke atas tanah, lalu baginda mendongakkan ke langit. Mendongak ke langit, izari izari, kainku kainku. Fashudda alaihi. Maka dia sebut tu fashudda alaihi, maka ada orang yang tolong baginda SAW untuk bagi dia kain. Jadi maksudnya tuan-tuan, dia orang masa bina Kaabah tu aurat penjaga. Tak ada pakai kan, pakai seluar pendek, ada merah gitu kan. Ini biar polisi. Kita tak semayang ni. Kelongkang pakai seluar pendek. Tengok. Dia tak ada sentimen, dia tak ada simen macam tu. Jadi orang Arab ni dia menghormati benda tadi, Kaabah itu. Fama ru'iya ba'du uryanan.
Dan selepas itu baginda tidak pernah dilihat dalam keadaan tidak berpakaian lagi. Jadi di sini tuan Allah jaga baginda sallallahu alaihi wasallam semenjak dia sebelum diangkat menjadi nabi. Kabilah Arab bersaing dalam urusan ini. Setiap kabilah ingin dikehadapankan mendapatkan kebanggaan, sehinggalah persaingan hampir-hampir bertukar menjadi peperangan sengit di tanah haram. Tuan-tuan, orang Arab bersaing yang sebenarnya dia bukan nak rebut kebanggaan, tapi dia takut di kalangan suku-suku dia naik, so dia ni menjadi sebab kepada turunnya kecelakaan. Orang Arab dia berebut nak dirikan Kaabah tadi, dia bukan sebab semata-mata untuk berbangga dia yang betul kan, tetapi ialah mereka ni nak pastikan kau ni kau buat kan buat sebab kan, macam itulah. Kan togah engkau orang jadi macam tu. Jadi mereka ni nak kasi siapa yang paling layak untuk pegang Kaabah ni, untuk bina betul-betul Kaabah ni, untuk letak kunci Kaabah ni. Sebab dia tak nak nanti kalau orang bukan datang bala. Jadi betapa kuatnya sentimen mereka dengan Kaabah. Ketegangan antara puak-puak pun yang terlibat dalam pembinaan Kaabah bertambah ketika mereka bersedia untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asal di penjuru Kaabah. Meletakkan Hajarul Aswad di tempat asal penjuru Kaabah. Jadi nak buat kojo tadi adalah pilih orang tertentu, orang yang mulia saja. Masa nak letak Hajarul Aswad pun mereka itu masih lagi berbincang nak siapa nak letak. Tetapi Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi berjaya menyelamatkan keadaan. Jadi saya nak ulang tuan-tuan bahawa orang Arab berebut sama dia bukan nak rebut jawatan kebanggaan dia yang bina Kaabah itu, tetapi kerana kegerunan mereka. Kalau sebarangan orang yang buat Kaabah itu tak tentu pasal, maka akan datang kecelakaan. Dalil kita apa? Dalilnya ialah mereka menggunakan duit daripada duit yang halal saja. Dalil kita yang ketiga, yang seterusnya apa? Iaitu Kaabah tadi duitnya tak cukup. Kerana itu kita lihat dia macam ada hijir, macam ada longkung tu kan. Apa tu? Haji Ismail kan? Haji Ismail. Itu sebenarnya kawasan Kaabah. Saya dah sebut minggu lepas. Kenapa tak sampai situ tuan-tuan? Kenapa? Duit tak cukup. Macam Sajid lah kan. Tak habis yang sebarkan sampai tu perjalanan. Duit tak cukup. Kaabah macam tu juga. Cumanya Kaabah ni duit tak cukup bukan miskin, tapi jangan pastikan duit tu halal. Duit halal tu paling tu jadu. Duit halal tu paling tu ada, sebab tu ditinggalkan. Bila baginda SAW menjadi pemerintah, usaha tak tambah. Dia tinggalkan untuk menjadi bahan renungan kita sepanjang zaman. Jadi bila kita pergi Mekah tuan-tuan, kita tengok Kaabah tu, jangan kita seronok-seronok untuk arah. Tapi kita tengok macam mana sebenarnya sejarah dia tu cukup besar kesannya kepada agama dan perjuangan kita. Jadi Abu Umayyah ni, dia kata cadangkan kepada puak yang bersengketa agar melantik orang yang pertama ke dalam masjid yang melalui pintu As-Safa sebagai hakim antara mereka. Dengan kehendak Allah, orang tersebut ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala mereka nampak baginda, mereka berteriak, inilah dia Al-Amin. Jadi maksudnya bila Rasulullah masuk tu, semua setuju. Sebab apa mereka setuju dengan Rasulullah? Sebabnya, kalaulah budak yang macam ni punya tangan, mesti tak akan ada kecelakaan. Tengok budak. Kalaulah budak yang macam ni, maksudnya kalaulah ni budak yang umur 20 tahun ni, yang macam ni punya baik ni, kalau dia beri cadangan kita, dia ni tak ada sejarah apa-apa elok, dia beri idea kita, mesti tak ada kecelakaan. Tengok ni. Sebab tu dia setuju. Inilah dia Al-Amin, orang yang jujur. Kami redha dia menjadi hakim antara kami. Muhammad pun meminta sehelai kain. Muhammad SAW pun meminta sehelai kain, lalu meletak Hajar Aswad di tengah kain tersebut. Kemudian baginda memanggil ketua kabilah yang berbalah itu. Mereka pun memegang penjuru kain dan mengangkat Hajar Aswad sehingga sampai ke Kaabah. Pegang sesama. Pegang sesama maksudnya kono apa-apa ke Kaabah kan, sesama lah kita tangguh. Macam tu. Kebanyakan orang dia berbincang tuan-tuan dari sudut menyatakan bahawa masing-masing berbangga. Tidak, bukan berbangga ya. Dia nak pasti kesucian itu. Lalu Rasulullah mengangkat Hajar Aswad, meletakkannya di tempat yang telah tersedia. Ini merupakan satu penyelesaian dan orang yang bijak.
satu penyelesaian diredai oleh orang ramai. Sebelum itu, mereka melihat Rasulullah Muhammad SAW, lalu timbul rasa optimis dan tenteram dalam hati mereka. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan yang dicapai oleh Muhammad SAW. Dia tuan-tuan, tanda tingginya seorang ni banyak keadaan. Kepercayaan orang. Pertama, kepercayaan daripada sudut dia tu mampu mengurus duit. Itu dah selesai. Rasulullah memang mampu mengurus duit. Perdagangan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, ketinggian seseorang tadi, bila seseorang tadi menyerahkan untuk menguruskan urusan jiwa dia, urusan kerohanian dia, urusan ibadat dia. Itu dah satu kepercayaan tu. Tak apalah Syekh Nasah entah lah cara kau. Saya macam wakil haji kan. Kita pergi ke mana RM5,000 lah. Cara orang ni kan. Buatkan haji untuk arwah ayah saya, bagi ke dia. Bila kita serah duit RM5,000 tu, adakah kita nak serah sembarangan? Jumpa dan bagi tentu ya, tak. Kita semak dulu. Sebab kita nak berikan urusan ibadat. Jadi bila Rasulullah ni urusan ibadat dia telah diserah ke orang Quraisy dengan sendiri menunjukkan kehebatan dia. Jadi dia dah dapat dua. Pertama, percaya dari sudut urus ekonomi, yang kedua percaya dari sudut menguruskan ibadat orang masyarakat Quraisy pada masa itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa yang penting kat situ ialah pertama sekali berkenaan dengan betapa sesungguhnya agama kita ni agama yang tertua sekali. Agama kita agama yang tertua, dan kita dah berikan hujah-hujah tadi yang menunjukkan bahawa terbatalnya semua agama-agama lain, dan agama kita adalah agama yang paling awal sekali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Wallahu alam tuan. Menaibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kalau ada terlalu kata terkasar bahasa. Aku lupa li hadza, astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.